Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Saudara Syamsul Debat. Sekali ini pengisian seperti mana dijanjikan. Sebelum ni saya kata, janji saya akan share dengan anda bagaimanakah dikatakan sebagai bagaimana kita nak melaksanakan takwa supaya kita memperoleh takwa di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sayyidina Ali melatih kita, memberitahu latihan takwa itu ada 4, tuan-tuan. Latihan takwa itu ada 4. Yang pertamanya, khauf Rabbul Jalil, iaitu takut kepada Allah SWT. Apakah maksud takut kepada Allah? Iaitu kita tak berani buat benda yang Allah tak suka. Contohnya kita duduk di rumah, anak masuk dalam bilik, isteri kita pula tengah mengaji dekat dalam bilik, kita seorang-seorang ke dapur, tuan-tuan. Line clear. Buka peti ais. Taufufah malam tadi sejuk, tuan-tuan. Ada lagi taufufah gula merah pula tu. Hui, kan? Sejuk, tuan-tuan. Kalau hirup ni saya ajar cara tu. Hirup habis-habis, lepas tu pergi dekat sinki, cuci, kemudian tangkupkan. Bila bini tanya, "Aid, bukan ada taufufah ke dalam peti ais tadi?" Itulah tadi abang buka peti nak tengok apa makanan yang ada, tapi terbalik pula tertumpah. Tapi abang dah bersihkan dah. Cakap macam tu. Tapi kita buat tak. Sebab apa? Walaupun isteri tak nampak, walaupun anak-anak tak nampak, kita yakin yang Allah nampak kita, tuan-tuan. Jadi di atas dasar itu kita takut Allah melihat kita, Allah memerhatikan kita. Maka janganlah kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Maka dengan itulah kita beribadah kepada Allah. Dengan nak latih takwa kita ni dengan khauf Rabbul Jalil, itu takut kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, latihan takwa adalah a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Pertamanya bulan Ramadan ni apa yang tak ada, tuan-tuan, pada bulan lain? Sahur, tuan-tuan. Kita ni disunatkan mengakhirkan sahur, makna ambil waktu hujung. Tapi ambil waktu hujung. Contoh imsak 5.50 pagi. Contoh. Imsak. Apa maksud waktu imsak? Maksud imsak ni waktu berhati-hati, maknanya dah kalau boleh berhentilah time tu. Sebab tak lama lagi dah nak subuh. Nabi berhenti pada waktu imsak ini, Nabi berhenti kira-kira Nabi sempat baca 50 ayat Quran yang biasa-biasa, bukan ayat yang panjang-panjang. Jadi macam tu ukuran ni. Jadi kita ni kalau boleh ambil waktu hujung. Waktu hujung tu dalam 5 ke 10 minit, 15 minit sebelum nak imsak kita makan time tu. Tetapi janganlah kita kunci jam bangun pukul 5.20. Kan 5.30 baru bangun sebab nak sahur hujung. Bukan macam tu. Bangunlah pukul 5 pagi. Supaya kita bangun, kita mandi, segarkan badan, kita solat dulu, kita ibadah dulu. Kemudian selepas itu barulah kita sahur. Itu cara dia mengakhirkan waktu sahur. Tapi melewat-lewatkan sahur ini bukanlah makna pukul 8 pagi, itu breakfast namanya. Kan? Mesti ikut waktu sahur tu. Faham? Jadi lepas pada sahur jangan tidur. Kan? Kenapa kita mesti sahur? Nabi kata sesungguhnya makan sahur ini adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Itu pesan Nabi. Dan Nabi sebut juga, sungguhnya makanan sahur adalah makanan barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Itu Nabi pesan juga. Begitu juga dan satu lagi hadis Nabi sebut, sungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang bersahur. Maksud selawat ni, mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Sebab sahur, jangan tinggal. Kalau rasa-rasa tak confident dan takut terlajakkan 3 biji buah tamar tu letak tepi bantal. Tepi bantal letak kosong, saya siap. Jadi bila kita terjawab, alamak dah berapa sampai kata, alamak dah habis dah ni. Cepet makan buah tamar. Bantal kayak bantal yang balun. Bukan tolan bantal tu, buah kurma tu. Jadi makna kata kita ambil juga pahala sahur tu, pahala sunat tu. Kemudian bila dah habis aja kita sahur, kita jangan tidur balik. Kita mungkin nak mengaji ke, tunggu jap, bagi turun nasi yang kita makan tadi. Kok sahur nasi lah, kok sahur roti john, tunggulah roti tu dengan john tu turun kan. Lepas tu bila dah habis tu, kita pun tahu subuh sama-sama. Bila dah subuh, tuan-tuan, kita ngajilah sikit. Nampak? Ambil pahala sunnah kan. Cara nak dapat sunnah bulan Ramadan ni tadarus. Tadarus ni mestilah bacaan bersama. Ayah baca, anak semak, anak baca, ayah semak. Ini kadang anak tak berani tegur ayah. Anak adalah sekolah tahfiz, anak tegur ayah tu pendek tu. Tahulah aku, sibuk kau. Itu masalah tu.
Kan bila anak kita tegur, jangan kecil hati, kita mengaji ni tuan-tuan, kena standby. Kadang-kadang ada kita terlebih pandang kan. Begitu juga kita buat solat sunat duha kan, petang hari kita zuhur, kemudian asar, lepas itu tuan-tuan waktu berbuka kita disunatkan mengawalkan berbuka puasa. Awal kalau berbuka, tapi jangan pukul 5, itu high tea namanya kan. Maknanya bila buka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah malaka sumna bika amanna wa rizqika aftarna bi rahmatika amaramin. Macam itulah doa. Makan ringan-ringan dulu. Makan buah tamar, minum air masak atau air panas yang kita ada tu, kita solat dulu. Tapi solat baru makan yang berat sikit tau, bukan sampai borek. Tahu? Makan yang borek sikit, bukan makan sampai borek. Faham? Kan sampai tersandar makan, dah tak nampak dah kipeh, dah tak nampak apa, langsung kelabu je mata, langsung tak tarawih. Tu yang kita tak nak tu. Jangan jadi ular sawur tuan-tuan. Jadi maknanya kita makan sekadaran untuk bagi tenaga, sebab sekejap lagi kita nak isyak, nak tarawih dan sebagainya. Jadi apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa lagi sunnah Nabi? Makan buah tamar, buah kurma. Kurma paling baik sekali kurma ajwa, sebab itu betul-betul sunnah Nabi tuan-tuan. Kurma tu dah dapat pahala sunnah dah, tapi makan kurma ajwa lagi dapat pahala sunnah Nabi. Tapi kurma ajwa ni kalau hari-hari makan boleh botak kepala tuan-tuan. Bukan sebab rasa harga mahal, tapi tak apa. Kalau ada kemampuan boleh kan? Boleh je. Tapi memang sadap tuan-tuan, sadap insya-Allah. Ya. Jadi mana kata a'malu bitanzil, beramalkan apa diturunkan oleh Allah. Keempatnya tuan-tuan, qanaah. Qanaah ini juga latihan takwa, iaitu berpada dengan yang sedikit. Maknanya kita bersyukur dengan apa Allah berikan kepada kita dengan cara apa yang ada, walaupun sikit kita syukur. Kalau berlebih, jangan lupa menyumbangkan kepada orang lain. Bagaimana Jibril menyatakan ketika dia melawat Nabi, menziarahi Nabi kita ketika nak mentadaruskan Nabi. Pada ketika itu Jibril kata, tidak pernah aku melihat sungguhnya Muhammad sangatlah dermawan pada bulan Ramadan, malahan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Makna melihatkan Nabi kita ni kalau bab bersedekah ni copek tuan-tuan. Nabi ni tak ada fikir macam kita lah. Tiba-tiba keluar lah kat skrin ni kan, tabung sumbangan kepada masjid ke, tabung kebajikan ke. Tak fikir lu jap nak bagi ke tidak nak bagi, tidak, tak payahlah. Fikir panjang pun nak bagi-bagilah kan. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10, bagi RM10, bagi RM100. Bagi RM1, bagi RM1000. Makin lama makin tinggi tuan-tuan. Macam tu. Kan kita ni panjang RM1 tapi tak apalah kalau dah tu ikhlasnya. Jadi mak kata qanaah. Dan yang keempatnya tuan-tuan sekalian, latihan takwa adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Kita kena tahu bahawa di dunia ini hanyalah sementara, dan apabila sementara dunia ini tuan-tuan, janganlah kita leka dengan dunia. Sebaliknya fokus dengan amal ibadah, mudah-mudahan dapat dijadikan bekalan di hari akhirat nanti. Dan dengan kita bersungguh-sungguh menyediakan bekalan akhirat, mudah-mudahan kita tak malu tuan-tuan menghadap Allah Ta'ala akhirat besok. Sebab banyak sekali amalan. Nak pula 10 malam terakhir ini tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Ada satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana satu malam Al-Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan, bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan 3.3333 hari tuan-tuan. Makna 83 satu malam ya tuan-tuan dah cover 83 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tuan-tuan. Jadi dengan demikian jangan kita sia-siakan. Manfaatkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan dengan empat perkara telah saya kongsikan tadi, kita berjaya mencapai status takwa yang kita idam-idamkan. Cukup setakat ini tuan-tuan sekalian. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.